Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni, cikgu akan sambung hukum indeks bahagian 3 iaitu hubungan indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Okey, sebenarnya yang ni kita dah buat pun latihan minggu lepas. Dekat sini ni kan. Okey, tapi cikgu akan terangkan sikit lah. Sedikit sahaja dan kemudian kita akan tengok subtopik seterusnya indeks pecahan ni. Apa hubungan dia? Contohnya kita ada 4 kuasa 1/2. Kita boleh jadikan dia ataupun kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk punca kuasa 4. Okey, maksudnya apa? Punca kuasa 2 ni kita boleh dia sama dengan 1/2 bila dia duduk sebagai kuasa lah. Okay, bila kuasa tu adalah pecahan macam ni, kita boleh tukar dia dalam bentuk punca kuasa 2. Okay, begitu juga sekiranya kita ada punca kuasa 2, 4, kita boleh tulis dia dalam bentuk 4 kuasa 1/2. Okay, contoh lain kita ada 6 kuasa 1/3. 6 kuasa 1/3. Jadi kita tengok dekat kuasa ni dia ada pecahan kan. Jadi penyebut dia yang bawah ni, penyebut dia 3. Jadi punca kuasa 3. Okey, kalau tadi punca kuasa 2. Okey, kalau tadi ke atas ni punca kuasa 2. Clue dia dekat mana? Sama juga dekat indeks ataupun kuasa yang ada pecahan ini 1/2. Okey, tengok penyebut dia. Penyebut dia adalah 2. Bila 2, punca kuasa 2 macam ni lah. Ini simbol punca kuasa 2 kan. Punca kuasa 2 kita tak tulis 2 dekat sini. Tak tulis. Tapi punca kuasa lain, punca kuasa 3, punca kuasa 4, punca kuasa 10, kita tulis 10 tu kan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Kat sini kita ada 9 kuasa 1/4. Maka punca kuasanya adalah punca kuasa 4. Tengok penyebut bagi kuasa dia ni. Okey, jadi punca kuasa 4 kita tulislah 4 tu dekat luar tu yang kecil sahaja. Kemudian bagi apa? Bagi nombor 9. Okey, macam tu. Okey, cara umumnya kita boleh kata, okey, sekiranya kita ada punca kuasa N, okey, N ni tak kisah. 2 ke? Kalau 2 maksudnya tak tulislah kan? Tapi kalau 3, punca kuasa 3 bagi A, kita boleh tulis dia, kita boleh ubah dia dalam bentuk A kuasa 1/N. Kalau tadi N kita 3, maka dekat sini 1/3 lah. A kuasa 1/3. Okey, kita tengok seterusnya ini. Okay, seterusnya ini adalah berkaitan sama juga punca kuasa dan juga indeks pecahan. Okey, tetapi lain sikit pecahan dia. Yang mana lain? Dekat sini. Kalau kita tengok semula, contoh-contoh yang cikgu bagi ni, semuanya cikgu bagi pecahan dia 1 per apa nombor kan? 1 per apa kan? Jadi dekat sini pengangka dia. Pengangka dia yang bahagian atas, semuanya 1, 1, 1. Okey. Kita nak tengok sekarang pengangka dia ada nombor lain lah selain daripada 1. Contoh kita ada 4 kuasa 2/3. 4 kuasa 2/3 kita boleh tulis sebagai sama juga. Mula-mula kita tengok penyebut dia 3 ni, yang kat bawah ni 3, maka dia jadi punca kuasa 3. Okey, jadi yang tinggal bila kita dah ambil 3 ni, kita tulis dekat sini. Okey, jadi kita tinggal apa? Tinggal 2 ni. Kan? 2 ni bawa letak dalam ni. Dalam rumah dia ni sekali dengan 4 tu. Jadi punca kuasa 3 bagi 4 kuasa 2. Macam tu. Okey? Ataupun bentuk ni kita boleh juga tulis dia
Kita kurungkan yang dalam ni dulu. Kita kurungkan yang dalam ni dulu. Okey, dia jadi 4 kuasa 2 lah kan. Kita kurungkan dalam ni. Dalam ni ada 4 kuasa 2. Sini. Kemudian, punca kuasa 3. Macam tadi, berbalik kepada tadi. Punca kuasa, kita boleh tukar dia ke bentuk kuasa tapi pecahan kuasa dia kan. Jadi kita tukar. Dapatlah 1/3. Kenapa 3? Sebab ini punca kuasa 3. Okey, contoh seterusnya kita ada 5 kuasa 3/4. Okey, yang pertama sekali kita tengok penyebut bagi kuasa tu. Okey, so penyebut dia adalah 4, maka kita buat dulu rumah dia ni. Rumah dan 4 dekat luar. Punca kuasa 4 maksud dia kan. Okey, seterusnya yang tinggal bila kita dah ambil penyebut ni 4, dah tulis kat sini. Jadi yang tinggal dia pengangka 3 tu kan. 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 dekat mana? Kat dalam rumah ni. Okey, sama juga kita boleh tukar dalam bentuk macam ni lah. Kita kurungkan dulu yang dalam tu. 5 kuasa 3 kita kurungkan. Lepas tu punca kuasa 4 kita tukar dia jadi kuasa dalam bentuk pecahan. Okey. Jadi secara umumnya kita boleh tengok dekat sini ya. Secara umumnya kita boleh tulis A kuasa M. Kita boleh tulis A kuasa M per N. Okey, ini pecahan M per N. Pecahan lah, maksudnya tak kisahlah M tu apa, N tu nombor apa, tak kisah. 5/6 ke kan. Okey, boleh. Kalau kita ada bentuk macam ni, kita boleh tukarkan dia ke dalam dua bentuk. Okey, sama ada macam ni ataupun dalam bentuk kuasa pecahan macam ni juga. Okey, kita dah tengok dah tadi macam mana. Boleh tengok semula lah contoh yang cikgu bagi tadi. Okey. Okey. Seterusnya, untuk contoh-contoh ni semua kita dah tengok dah minggu lepas dekat kelas kita. Jadi, antum boleh tengok semulalah macam mana kita buat latihan-latihan tu kan. Okey. Kita pergi kepada melaksanakan operasi. Ini pun cikgu ada explain sikit. Ini adalah so far apa yang kita belajar lah dalam hukum indeks. Okey, kita ada A kuasa M darab A kuasa N. Ini apa? Asas dia sama. A dan A. Yang bezanya adalah kuasa sahaja dan dia hubungan dia adalah darab. Jadi, kita tambahkan kuasa dia tu kan. Okey. Sama juga dengan bahagi. Kalau bahagi, asas yang sama, kuasa dia berbeza, maka kita boleh tolakkan kuasa dia. Okey, sekiranya dia ada A, dia ada kuasa. A kuasa M. Lepas tu dikurungkan. Dekat luar kurungan ada lagi kuasa. Maka kuasa tu, kuasa dalam kurungan dengan kuasa kat luar kurungan tu kita boleh darabkan dia. Okey. Seterusnya kita belajar mengenai indeks sifar. Okey, indeks sifar A kuasa kosong. Macam mana nak dapat A kuasa kosong? Ini cikgu telah terangkan, okey, minggu lepas. Macam mana kita nak buktikan 4 kuasa kosong sama dengan 1. Okey, kita tahu. Okey, contoh kita ambil kita nak buktikan 4 kuasa kosong tu adalah 1. Jadi kita ambil mana-mana nombor lah. Contohnya 4 kuasa 2 lah cikgu ambil dekat sini. 4 kuasa 2. Kalau kita ada soalan tu macam ni. 4 kuasa 2 bahagi 4 kuasa 2. Apa kita nak buat? Macam mana kita akan dapat? Okey. Tengok kepada apa yang kita dah belajar. Kalau bahagi asas dia sama, maka kuasa dia tu kita tolak. Jadi kat sini samalah kes dia kan. 4, 2 tolak 2. Kan? Sebabnya 4 kuasa 2 per ataupun bahagi dengan 4 kuasa 2. Jadi 2 tolak 2 dapat kosong. Okey. Itu 4 kuasa kosong. Macam mana pula dengan kes 1 tu dapat apa? Dari mana? Okey. 4 kuasa 2 kita boleh tulis dia dalam bentuk apa? 4 darab 4. Kan? 4 darab 4 tu maksudnya 4 kuasa 2 lah.
4 kuasa 2 ada 4 dua kali muncul dan hubungannya ada darab. Okey, bahagi dengan 4 darab 4 juga. Okey, jadi 4 darab 4 adalah 16. Penyebut dia pun sama juga 16. So, kita boleh potong. Bila kita potong, kita permudahkan, kita akan dapat 1 kan? Itulah bukti dia 4 kuasa kosong adalah 1. Ataupun apa-apa nombor, bila dikuasakan dengan kosong, dia dapat 1. Okey, cikgu bagi contoh A kuasa 3 bahagi dengan A kuasa 3. Dapat apa? A kuasa 3 kita nak tulis macam mana? Kita tulis A darab A darab A darab. Okey, kita akan perkan dia dengan sama jugalah kat bawah ni A darab A darab A. Okey. Jadi A kuasa 3 yang belah kiri ni kita boleh buat macam mana? 3 tolak 3. Okey, belah kanan pun. Belah kanan kita buat apa? Belah kanan kita boleh cross. Kita boleh potong dia kan? Kenapa kita boleh potong? Sebab dia ada atas part ada A, bawah ada A. Atas ada A, bawah ada A. Kita potong macam tu lah. Okey. Cikgu potong terus A yang ini boleh potong dengan ini. So, bila potong atas, potong bawah sama 1. Okey, nampak tak? Cikgu harap nampak lah ya. Okey, yang ni sama juga. Sebab dia A atas, A bawah. So, 1. Kan? A atas, A bawah, 1. Dia tak tinggal apa-apa kan? Okey, jadi 1 darab 1 darab 1, 1. Kan? Lepas tu bahagi dengan 1 darab 1 darab 1 darab 1, 1 lah. Okey. Jadi dekat sini kita dah dapat 1. Kat sini A 3 tolak 3 kosong. Okey. Jadi walaupun kita tak ada nombor, kalau tadi kita buat contoh 4 kuasa 2 kan, contoh saja. Tapi sekarang kalau kita gunakan pemboleh ubah, sama juga. Pemboleh ubah kalau dia kuasakan dengan kosong pun dapat 1 juga. Jadi kita dah buktikanlah dekat sini. Okey, seterusnya yang kita belajar juga adalah indeks negatif. Okey, indeks negatif A kuasa negatif N. Okey, so bila A kuasa negatif N, kita boleh positifkan kuasa tu. Tapi dia akan duduk dalam bentuk pecahan macam ni. 1 per A kuasa N. Okey. Ini yang kita baru belajar. Kita baru tengok tadi lah. Okey. Kita tengok satu contoh untuk permudahkan. Okey. Bila kita tengok soalan permudahkan, dia tak akan dapat nilai yang sebenar lah jawapan tu kan. M sama dengan 42 contohnya. Tak ada. Kita tak akan dapat macam tu. Kita akan dapat dalam bentuk ungkapan algebra juga. Okey, nama pun permudahkan. Dan biasanya permudahkan ni memang melibatkan ungkapan algebra yang kita tak tahulah nilai dia kan. M, N, kita tak boleh selesaikan M dengan N kan. Okey. Untuk soalan macam ni, dia ada dalam bentuk pecahan. Mungkin nampak agak complicated di situ. Tapi tak apa, kita buat dulu. Kita kenal pasti bahagian atas ni kita panggil dia pengangka lah. Okay, bahagian bawah pecahan tu kita panggil penyebut. Kan? Okay. Sekarang ni kita akan tengok kalau pengangka tu kita tengok bahagian atas sahaja. Okay. Untuk mudah, kita selesaikan dulu bahagian atas. Jadi dekat sini yang kita nampak, kita boleh tukar apa? Kita ada punca kuasa 2M. Kita boleh tukar? Boleh tukar, okay? Kita tukar, kalau punca kuasa 2M tu, kita boleh jadikan dia sebagai M kuasa 1/2. Okay? Seterusnya, N kuasa 3/4, tak perlu tukar apa-apalah. Okey, darab. Okey, kita ada dalam kurungan ada M, N kuasa 3. Luar kurungan dikuasakan dengan 1/3. Ni 1/. Okey. Jadi, kita boleh darabkan kuasa dekat luar dengan kuasa dekat dalam. M, dia ada kuasa tak? Ada. 1 kan? 1 kita tak tulis kan? Jadi, kita memang kena tahulah dia ada sebenarnya.
Dia cuma magic sikit kan. Tak tulis kat situ. Okay. Seterusnya 1/3 kuasa dekat luar darab dengan kuasa 3 dekat dalam. Okay. Jadi kita akan dapat jawapan dia. M kuasa apa? 1/3 kan. 1/3 darab 1, 1/3 lah. N kuasa 3 darab 1/3. Okay. Kalau kita rasa confused, buatlah dekat tepi tu. 3 darab 1/3, kita akan dapat 3/3. Oh, 3/3 ni 1. Okay, jadi N1, N kuasa 1 tak tulislah 1 tu. Alright, so pengangka kita, kita dah buat sesuatu lah dengan pengangka kita tu kan. Okay, dah selesai pun. Kita pergi dekat penyebut pula. Okay, penyebut dekat sini kita boleh M kuasa negatif 1. Okay, cikgu tak nak tukar lagi walaupun kita tahu M kuasa negatif 1 ni kita boleh buat dia, kita boleh tukar dia ke dalam bentuk apa? 1 per M kuasa 1. So kuasa 1 tu tak tulis lah. Kan? Tapi cikgu tak nak tukar. Sebab apa? Kalau cikgu tukar dia jadi pening lah. Kenapa? Sebab kita ada per dah dekat atas tu besar pernya kan. Pecahan. Lepas tu nanti bawah tu dah ada lagi pecahan. Nanti dia akan keliru. So jangan susahkan diri kita. Kita biar sahaja M kuasa negatif 1 itu. Okay. Punca kuasa 2 bagi N kuasa 3. Kita boleh tukar dalam bentuk apa? Kita boleh tukar jadi N kuasa 3 tu. Okay. Punca kuasa 2, kita boleh jadikan dia sebagai 1/2. Dekat luar kan? Okay. Nampak tak sekarang ni kita ada dua kurungan. Jadi kurungan yang ini cikgu nak ubah dia jadi kurungan besar. Okay. Kurungan besar cikgu akan buat dia kurungan petak lah. Okay. Kurungan ni tak kisah ya. Awak nak buat petak ke, nak buat curve ke, sama je. Okay. Cuma cikgu nak dia beza sikit dengan kurungan yang kat dalam. Okey, selesai dah kurungan dekat sini. Yang dalam kurungan ni dah selesai. Yang luar kurungan ni ada apa? Ada 1/6. So, kita jangan tinggal dia, tulis lagi. Sebab tu cikgu ada kurungan besar ataupun kurungan petak. 1/n. Okey, sekarang ni kita boleh proceed dengan bahagian atas pula. Okey, bahagian atas, pengangka dia tu. Apa yang kita boleh buat? Kalau perasan dekat sini kita ada M. Okay. Lepas tu kita ada darab, ada M. Asas dia sama. Hubungan dia darab. Jadi, kuasa dia kita boleh tambahkan. Okay. 1/2 ini tambahkan dengan 1/3. Okay. Sama juga dengan N. 3/4 ini tambah dengan kuasa kat sini 1. Okay. M 1/2 tambah dengan 1/3. Kemudian kita ada N 3/4 tambah 1. Okey. Dan dah selesai yang tu, kita tengok penyebut pula. Okey. Penyebut kita boleh buat apa dengan penyebut? Yang pertama kita tengok kurungan yang kat dalam dulu. Okey, kurungan dekat dalam kita ada N kuasa 3 dikuasakan dengan 1/2. Jadi, cikgu nak darab ini dulu. Okey, cikgu nak darab itu dulu. So, tak perlu nak rushing. Kita buat je pelan-pelan kan. Okey, masih lagi ada apa ni? Kita punya kurungan. Okey, cikgu buat je kurungan petak tu. Okey, N kuasa 3. Okey, kuasa tu darab dengan 1/2 dekat luar. Jadi, kita akan dapat apa? N kuasa 3/2. Okey, nampak? Dekat dalam dah tak ada dah kurungan kecil tu kan. Kurungan yang curve tu tak ada dah. Sebab apa? Sebab kita dah darabkan kuasa dia. Kuasa kat luar dengan kuasa kat dalam. Okey, 1/6. Ini kuasa 1/6. Jangan tinggal lagi. Okey, seterusnya kita nilaikanlah yang dekat atas pula. Okey. Dekat atas tu dia punya pengangka 1/2 tambah 1/3 kita akan dapat
M 5/6. Okey. And 3/4 tambah 1 kita akan dapat 7/4. Okey. Selesai pengangka kita kan? Okey. Penyebut pula. Penyebut kita akan darabkan kuasa dekat luar dengan kuasa dekat dalam. Kuasa dekat luar dengan kuasa dekat dalam. Jadi kita akan dapat dekat sini M kuasa negatif 1/6. N kuasa, kat sini kita boleh buatlah dekat tepi ni kan. 3/2 darab dengan 1/6. Kita akan dapat 3/12 ataupun 1/4. Boleh pemudahkanlah dekat sini. Okey, jadi kita tulis N kuasa 1/4. Okey. Sikit lagi. Macam mana kita nak buat? Kita ada pecahan dekat sini ya. Okey, pecahan. Okey, kita nampak dekat sini bahagian atas pengangka dia dah tak boleh nak selesaikan lagi dah. Okey. Bahagian bawah pula penyebut dia pun sama, tak boleh dah nak selesaikan. Tapi kita boleh buat atas dengan bawah ada kaitan. Apa kaitan dia? Bahagi kan, per tu. Okey, kita ada asas yang sama M dengan M. M dekat atas ni pengangka M kuasa 5/6, dekat bawah M kuasa negatif 1/6. Okey, samalah juga dengan N ni. Dia pengangka dengan penyebut asas dia tu sama. Hubungan dia bahagi. Jadi kita boleh buat cara tolak tu kan. Tolak kuasa dia. Jadi kita akan boleh dapat macam ni. 5/N tolak negatif 1/6. Okey. Untuk M tu kan. Untuk N pula 7/4 tolak 1/4. Okey, sekarang bolehlah tolak macam biasalah. Kuasa dia tu 5/6 tolak dengan negatif 1/6. Itulah sebabnya cikgu tak tukar M kuasa negatif 1 ni tadi kepada 1/M. Tak tukar. Okey. Jadi sekarang ni untuk M ni kita akan dapat 5/6 tolak negatif 1/6, kita akan dapat 1. Kita akan dapat 6/6 kan. 6/6 tu 1 lah. So 1 tak tulis. N kuasa 7/4 tolak 1/4. Dapat jawapan dia 3/2. Okey. Jadi inilah jawapan kita. Awal-awal tu mungkin kita rasa panjang pula dia punya algebra kan, ungkapan ni siap ada pecahan lagi, tapi tak apa. Bila kita buat satu-satu, kita selesaikan perlahan-perlahan, kita akan dapat jawapan dia. Okey? Jadi itu untuk permudahkan.